Ain Farisa. Tak ada lagi ya? Aina ada miss. Dia cakap mic dia problem. Dia Oh, tulis dia kat ada. chat. Dia ada kat dalam lah. Dia tulis kat chat. Okey. Nur Aida Dayana. Ada miss. Okey. Nur Farhana Nabila. Saya. Okey. Siti Nur Izahani. Saya Miss. Fatin Hazika. Ada Miss. Okey. Khairuddin bin Muhammad. Ada Miss. Okey. Nur Fatimah Zahra. Saya Miss. Okey. Nurul Syifa. Saya. Nurul Izzati. Ada Miss. Nur Azimah. Ada Miss. Hadirah Najihah. Ada Miss. Okey. Latifah binti Abdul Wahab. Ada Miss. Fatin Nabila Huda. Fatin Nabila Huda. Tak ada lagi. Nur Umi Syifa. Ada Miss. Okey, lepas tu Nur Haslinda. Ada Miss. Okey, lepas tu Nurul Huda binti Mazlan. Ada Nurul Miss. Huda. Ada. Okey. Nur Miza Adenin. Saya Miss. Siti Nurizati. Siti Nur Izzati binti Hasan. Oh, okey, ada. Nur Izma Fadlin. Ada Miss. Okey. Nur Aini Fatihah. Ada Miss. Atifah binti Putih. Ada Miss. Wan Nur Syamin Syirah. Ya saya. Nur Afika Ayu. Afika Ayu SMS tadi. Sekejap. Afika Ayu tak boleh masuk. Siti Aisyah. Aisyah Azlan. Okey. Faiza Amira. Hanisha dah masuk. Okey, Hanisha ada. Apa ni? Siti Aisyah. Aisyah ada? Aisyah. Oh, okey. Aisyah ada. Faiza Amira. Faiza Amira. Tak ada lagi. Farhan Pansuri. Ada Miss. Okay. Alright. So hari ni kita kuliah kan. Okay, before Miss nak start dengan kita punya topik, Miss nak tanya sebab kalau ikutkan this week dengan next week adalah di mana sepatutnya kita buat kelas amali kan. Miss tengok you all punya figure drawing. So Miss ingat kelas yang petang ni yang untuk amali tu 3262 amali tu, kalau Miss bawa ke esok petang boleh? Bukan petang lah, esok pukul 11. Boleh Miss. Boleh. Boleh Miss. Sebab apa Miss buat macam tu? Sebab apa Miss buat macam tu? Sebab kalau boleh, yang dah siap mood board dengan storyboard, boleh terus tunjuk dekat Miss esok, and then terus kita pergi ke figure drawing. Kalau you all nak buat petang ni pun boleh, Miss okey je. Macam tu. So kelas kita tak adalah sesi Miss nak bagi penerangan ke apa ke, tak ada. Kelas kita adalah more tu, ini yang cerita amali 3262 ni. Untuk yang petang kejap lagi sepatutnya.
So Miss ikut you all punya majority lah. You all kalau nak buat hari ni pun boleh ataupun nak buat esok macam tu. Sebab apa yang Miss nak tengok adalah mood board dengan storyboard. Lepas tu dengan kita akan slowly, sebab Miss rasa rata-rata semua Miss proceed kan. And then yang ada masalah belaga inspiration pun semua dah settle dah. Okay, so meaning you all masing-masing dah ada inspiration. Dah ada inspiration masing-masing. And then Miss nak ajar cara kita nak eksperimen. Kita nak eksperimen, nak cari siluet baru, bentuk-bentuk baru kan. And then macam tu. So Miss nak tanyalah, kalau you all tak ready petang ni, sebab dia kan kelas amali, you all kena buat daripada rumah lah, Miss just guide je. Kalau you all tak get ready petang ni, kita buat petang esok. So, bukan petang lah, esok pun 11, esok pun 11. Macam tu. Supaya you all dah ready semua. Kumpul gambar, kita akan buat daripada collage. Macam tu, kumpul gambar inspiration you. Yang besar, kecil, apa semua. Collage tu, untuk awalnya, kalau you dapat print dalam, kalau you dapat print lah gambar tu kan, ataupun you ambil daripada magazine ke apa ke. Kalau yang boleh colour lah. Kalau yang nak print black and white dulu pun tak apa. Kita just nak test dia punya bentuk melalui collage. So, apa yang Miss nak you all prepare adalah figure drawing you. Kalau siapa yang figure drawing, dia macam yakin figure drawing dia lawa, you boleh pakai figure drawing you sendiri, iaitu prokis you sendiri. Okay. Ataupun, ni Miss bagi yang habis-habis easy lah ni. Ataupun you cari figure drawing ataupun krokis yang sesuai di internet dengan pose yang sesuai. You sediakan siap-siap dalam 10 macam tu. Bukan you lukis tau, bukan you lukis, bukan. You nak tekak, you tahu kan tekak trace kan? You trace daripada internet, you lukis siap-siap 10 jarak-jarak sebab nanti you nak eksperimen atas dia. Sama ada you lukis, sama ada you buat collage, macam tu. Miss nak ajar macam mana nak cari idea je. Macam tu, okay. You all nak banyak pun boleh, tak ada masalah. Kalau you rasa nak banyak sebab you kan kena lukis pun figure drawing tu. And then kalau you nak pakai figure drawing sendiri ataupun you nak pakai krokis you sendiri pun boleh. You lukis satu je. You lukis satu je, you punya krokis. And then you tekak. Nak ambil daripada internet tekak ataupun you lukis sendiri you tekak. Macam tu. Miss nak 10. So you lukislah 10 tu repeat yang sama. You nak lukis siap-siap atas drawing paper you pun boleh. Ataupun you nak buat selai-selai atas A4 dulu pun boleh. Macam tu. Sebab nanti you akan conteng-conteng kat tepi, you akan tanda idea you macam ni, you akan keluar, you akan label apa semua benda-benda macam tu. So you perlukan space untuk tulis tu lah. Okay, macam tu. So you prepare tu. So that's why Miss nak suruh you all prepare untuk esok. Kalau Miss, sebab tak adil lah kan Miss baru bagi tahu hari ni, lepas tu nak buat kelas petang ni. You all pun tak sempat nak prepare. So kita buat kelas ni, amali 3262 ni esok. Pukul 11. Okay. So hari ni kita habiskan dengan kuliah. And then InsyaAllah next week kita akan buat sedikit quiz untuk teori 3262 untuk ambil markah lah. Okay. So jangan risau, Miss tak ada masukkan topik yang tak terlibat dengan you all. Semua topik yang Miss bagi melalui slide, soalan semua datang dari situ lah. Okay. Tak banyak pun soalan, sikit je. Itu untuk teori. So hari ni kita selesaikan dulu kita punya topik, iaitu berkenaan kitaran fashion. Pukul berapa habis? Pukul tu lah kita habis. Okay. Slide pun tak banyak. Slide pun tak banyak. Alright. Okay. Miss cuba share slide sekejap. Topik. Okay. Objektif kepada topik ini adalah you dapat mengenal pastilah, lebih tepat you dapat mengenal pasti 5 peringkat kitaran fashion cycle tu. Okay, kitaran hayat fashion.
And then nombor 2, you dapat juga mengenal pasti 3 kitaran fashion yang normally lah, ini normally. Actually peringkat dia ada 5, tapi normally yang kita selalu buat analisis ataupun yang kita selalu menitik beratkan adalah 3 kitaran fashion. Okay. And then you juga dapat faham lah pergerakan fashion tu macam mana. Secara teori lah, you dapat lihatlah dia punya pergerakan fashion. Okay. So ini adalah 3 objektif untuk topik hari ini. Okay. Apa itu fashion? So benda ni akan repeat lah, orang akan selalu tanya lah, apa itu fashion? Sebab fashion kalau nak ikutkan dia punya istilah is very subjektif, bergantung kepada setiap individu lah, sepatutnya dia macam tu. And then macam dia kata, fashion melibatkan style, penerimaan. Penerimaan tu sangat penting. Kalau you tak boleh, kalau macam you lah personally sebagai karakter you, kalau you orang yang macam kita ni, kita tahu penerimaan fashion kita adalah yang lebih sopan apa semua, sebab kita based on agama kan, based on agama, and then the rest baru ikut kita punya interest dengan colour dia, dengan mungkin design dia apa semua, but kita selalunya Muslim, kita lebih menitik beratkan agama, and then interest kita datang kemudian. Macam tu kan? Okay. And then sebab itulah fashion kita kata melibatkan penerimaan. Penerimaan kita sebagai orang Malaysia macam tu. Penerimaan. So kalau kata kita buat keluar fashion gotik dengan baju bikini ke apa ke, penerimaannya tu tak ada. So pada you, pada diri you sendiri, itu bukanlah satu fashion yang you terima. So fashion ni pada you, bukan pada orang tau, pada you, apa yang you terima itu adalah fashion. And then penolakan. Fashion pun juga ada penolakan. Macam tadi jugalah, contoh yang macam tadi. Macam misalkan gotik punya style baju bikini ke apa ke, you tahu itu adalah fashion tapi you menolak lah, you tak pakai. You tak pakai. So dia melibatkan 3 stage. Style, penerimaan dan penolakan. And then Miss lebih suka cakap fashion ni adalah more to you punya corak karakter. Kalau Miss punya sendiri adalah Miss punya interpretasi terhadap fashion adalah you punya corak karakter peribadi seseorang. Okay. Okay, style. Style merujuk kepada gaya yang terdapat pada pakaian. Okay, style. Pada pakaian ataupun keseluruhan ni kita cakap style adalah merujuk kepada gaya yang terdapat pada individu. Kalau secara tepatnya lah individu. Sebab gaya ni, kan bisa katakan kalau even you bawa kereta pun, itu adalah gaya ni, style ni. You suka bawa kereta macam mana? You ni orang yang macam mana? Setengah orang dia anti-mighty. Setengah orang dia anti kereta yang sedan, yang biasa ni kan. Dia nak kereta yang sporty, itu semua macam tu. Terus style you lah. Sebab tu ni cakap, kalau style ni merujuk kepada gaya individu, it's more to you punya individu, punya preference sendiri. Okay. Okay, semasa proses mempopularkan setengah style pakaian, beberapa orang yang dikenali sebagai fashion innovators akan memakai pakaian tersebut yang ternyata berbeza dari kebiasaan. Okay, kita tak kata ni fashion innovators sebenarnya. Lebih tepat kita kata adalah fashion icon ataupun influencer. Fashion influencer. Itu yang terms yang lebih sesuai lah. Sebab fashion innovators ni dia tak pakai. Biasanya dia mereka. Dia mencipta. Okay. Populariti sesetengah style pakaian diukur melalui penerimaan orang ramai terhadap pakaian tersebut. Betul. Dia akan jadi satu style, satu fashion, satu trend kalau ada penerimaan orang ramai. Ini kita cerita pasal skill lah, pasal orang kata tu penerimaan yang besar. Kita tak cakap pasal karakter. Okay? Berjayanya satu-satu fashion itu melalui penerimaan masyarakat ataupun penolakan masyarakat. Okay, lepas itu penerimaan fashion. Okay, penerimaan fashion ni kita tengok skop Malaysia lah. Kita cerita pasal skop Malaysia lah.
Penerimaan fashion, okey. Pengguna memilih dan memakai. Contohnya macam blouse. Okey, dulu kalau cerita pasal blouse, kita pakai blouse biasa je lah. Nowadays kita dah ada blouse yang peplum. So segala pereka fashion dia mencuba, ini cerita pereka fashion yang big scale bukan pereka fashion yang famous tu, yang buat one off tu bukan. Ini cerita yang big scale tu. Orang yang mereka pakaian, suatu pakaian yang untuk diberikan pada tulang. Okay. So dia orang cuba mengeluarkan blouse yang ada peplum contoh, and then dia akan try bagi kat pasaran. So benda tu memang akan, dia orang dah tahu dah lah, dia orang pun dah kaji kan. Dia orang tahu benda ni akan mendapat penerimaan yang baik. Sebab kenapa? Di Malaysia kita memang nak menutup aurat, at the same time kita memang nak something yang different, something yang cantik. Kita tak nak pakai blouse yang kosong kan. Kalau boleh kita nak nampak more style. Yang muda nak nampak lebih muda. Yang kita tak nak lah kalau makcik pakai blouse tu, kita pun terpaksa pakai blouse tu juga. Kita dengan makcik pun dah nampak macam sebaya. Macam tu kan. Tak nak. So dia orang dah kaji benda ni. So dia orang try buat blouse yang ada pattern. Contoh ini cerita dekat hampir 5 atau 10 tahun lepas lah. Dia orang gabungkan blouse dengan pattern dan yang try jual dan mendapat penerimaan yang sangat baik. Macam tu. So itu adalah penerimaan. Okay? Sebab dia orang dah tahu dah orang Malaysia, kita punya preference macam mana. Dia orang dah tahu dah. Okay? Dan dia bergantung kepada trend, prinsip reka bentuk, kepuasan, masa dan tempat. Inilah benda-benda yang dia orang akan analyze before dia keluarkan satu-satu. Yang kata macam perubahan, innovation terhadap baju. Ini contoh macam baju kurung kan, kita tak cakap pasal baju kurung punya maksud apa tu, contoh baju kurung. Baju kurung dah memang tahu dah, memang orang Malaysia punya pakaian. Dan dia cuba pula baju kurung yang ada cape, which is orang yang pakai tudung yang nak tutup dada, meaning dia dah boleh pakai something like macam yang lebih kemas lah, ataupun yang turban punya style ke apa ke yang ditutup, tapi at the same time dia menutup dada. Dan dia orang cuba keluarkan baju kurung yang siap ada cape, macam mini kurung yang ada cape kan di atas dada dia ni, half cape macam tu, dan mendapat penerimaan baik. Benda-benda macam tu lah, maksudnya penerimaan yang baik. Okay. Okay, trend. Okay, daripada so daripada, kan dia kata tadi, dia bergantung kepada trend, prinsip reka bentuk, kepuasan, masa dan tempat. Kita tengok satu-satu. Kalau melalui trend, trend ni dia adalah something yang menjadi ikutan lah, perubahan dari segi percakapan maupun pakaian. Kalau you perasan, sebenarnya kita punya percakapan pun ikut trend. Macam tu kan, kita pun ikut trend. Macam dulu ada certain ayat yang tak ada. Macam sekarang ayat-ayat tu dah diguna pakai. Macam tu. Macam contoh perkataan meletup. Meletup. Sekarang ni kita dah pandai dah guna perkataan meletup. Even kita pun dah ada rancangan yang meletup yang tak menggunakan ejaan asal. Macam sekarang kita dah guna perkataan meletup. Macam tu kan. So itu dah jadi trend, satu trend. Okay. So maknanya trend ni bukan sahaja terhadap pakaian lah. Trend ni terhadap lifestyle hidup kita. Macam tu. Okay. Trend merupakan pengaruh besar dalam sesebuah masyarakat moden di mana ia memerlukan followers atau pengikut dalam mewujudkan trend baru. Okay. Kalau tak ada orang ikut, dia tak jadi trend lah. Macam tu kan. Kalau ada orang ikut, baru dia jadi trend. Sebab dia melibatkan melibatkan big scale punya orang lah. Orang ramai. Okay. Okay, and then kita tertumpu pula kepada prinsip reka bentuk. Okay, macam ni cakap tadi lah, rata-rata wanita lah, golongan wanita untuk fashion lovers di Malaysia. Macam dulu kita punya designer mempertaruhkan tiba-tiba, kalau you perasan tiba-tiba warna pastel. Kalau you perasan semua tudung, semua jenama keluarkan. Ada satu time tu kan, semua tudung keluar pastel, start dengan Aryani punya pastel keluar macam-macam tudung ke lawa. And then kita dah ada Pearl Haya lah, apalah semua. Segala brand tudung keluarkan pastel. Sebab apa? Pada masa tu, kita punya, you nampak movement di Malaysia yang sikit-sikit orang dah ramai yang macam menutup aurat,
menitik beratkan tudung. And then daripada segi bisnes pula, bisnes tudung ni jadi macam satu macam cendawan pula tumbuh. Semua orang jual tudung sebab dia jadi satu trend. Orang bercakap pasal tudung. Even you tengok sebenarnya kalau you nak tahu, ada satu brand di Malaysia ni yang di mana owner dia bukan Islam pun, dia jual tudung. Tapi dia tak panggil lah tudung, dia panggil tu scarf. Macam tu. Designer tu daripada Sarawak. Okay. Tak adalah dia famous sangat ke, tak adalah, tapi kita dah ada. Kita dah ada. Dia panggil scarf, meaning kalau orang yang bukan Islam boleh pakai sebagai scarf, tudung dia sangat cantik. Dan kalau orang Islam beli sebagai tudung lah. Macam tu kan. So dia dah jadi trend. Macam tu. Okay. And then dia punya macam tadi lah, penerimaan warna dia. And then tumpuan dia, pengulangan dia, benda-benda bold. Ikut trend semasa. Kalau trend tahun tu tengah trend warna pastel lah. Orang akan ikut pastel lah. Kalau time tu tengah plain lah. Kalau time tu tengah colour blocking yang bright apa semua, you pun boleh perasan dekat pasar raya akan jual tudung shawl yang warna neon lah. Kalau pink tu yang shocking pink betul, dia sebab dia ikut trend. Cuma dia tengok trend tu tahan berapa lama. Macam tu. Ada setengah tu, setahun tu macam tu lah. Ada setengah tu tahan sampai 3-4 tahun. Macam tudung pastel contoh. Yang Ariani punya tudung pastel tu sampai 3-4 tahun. Masih sama. Masih ada sebab penerimaan dia tu berpanjangan. Macam tu kan. Okey, kepuasan. Kesesuaian untuk si pemakai dan cita rasa miliknya. Macam tu lah. Macam sekarang rata-rata fashion designer pun banyak tertumpu kepada remaja. Remaja between 17 sampai 35 macam tu untuk dia jual tudung. Sebab bila umur yang atas itu, biasanya kalau yang dah tak berkerjaya ke apa, dia dah tak kisah sangat dah dia pakai tudung apa pun. Macam tu kan. Tapi kenapa designer fokus dekat situ? Sebab buying power. Kuasa membeli tu ada di tangan remaja sekarang. Okay. Ada setengah orang yang belajar sambil kerja, ada setengah orang yang parents bekalkan duit, apa semua. Power membeli tu adalah atas you. Sebab tu target market sekarang adalah remaja lah. Macam tu kan. Remaja. Malaysia dan tempat, macam saya cakap tadi, kita tumpu kepada Malaysia lah. Sebab kalau Malaysia ni, rata-rata sekarang semua orang dah yang menutup aurat, menitik beratkan lah. Untuk aurat, even yang bukan Islam pun dia orang dah start berpakaian cepat lah. Okay? Ataupun untuk certain tempat dia masih pakai bebas lah. Tapi but normally tengok dia orang dah start hormat sebab kita punya penerimaan di Malaysia macam tu. Okay, penolakan fashion. Okay, penolakan sesuatu fashion tu selalunya disebabkan oleh trend yang dah lama lah. Okay? Trend yang dah lama. Contohnya macam ini kita tak cakap pasal fashion cycle. Maknanya macam contoh kalau ke Barong, tiba-tiba raya tahun depan keluar balik ke Barong. Itu fashion cycle. Ini fashion yang lama yang memang orang dah tak nak. Orang dah teringin dah. Contohnya kalau you tengok tudung bawal yang batu-batu. Ada satu time tu yang batu sangat tu, ada satu time tu influence ni dibawa dari Pantai Timur. You kalau you perasan dibawa oleh Pantai Timur, di mana trend tudung bawal yang penuh dengan batu tu, yang sarat tu, yang sarat macam tu. So orang semua nak pakai, sampai kan time raya orang tunggu-tunggu tudung yang datang daripada Pantai Timur ni untuk dipakai lah. But nowadays kalau you perasan trend tu dah tak ada. Orang dah tak nak dah yang penuh dengan batu tu, orang dah tak nak. Tapi you akan nampak ada orang pakai sebab dia dah ada dalam closet ni. Akan ada juga kalau you pergi kenduri kahwin ke apa ke, you akan still nampak juga ada orang akan pakai, still akan pakai. Tapi orang dah tak membeli sangat, dah kurang. Even contoh kalau you jalan di Pantai Timur sekarang pun, katalah you pergi Waka Cik Yeh lah kat Kelantan kan, dulu kat Waka Cik Yeh tu penuh dengan tudung yang berbatu tu. But nowadays dia orang dah evolve kalau you perasan. Dia orang dah tak ada dah. Kalau dulu siap dia orang ambil tempahan yang nak iron batu lah. Boleh tambah lagi batu atas tu semua. Even dia orang sendiri, dia orang ni kira antara pelopor lah ni.
pun dia orang dah tukar, dia orang dah exchange, dia orang dah pandai, dia orang dah ikut trend. Maknanya dia orang tahu trend ni dah nak habis macam tu. Yang you nampak orang masih pakai tu disebabkan tudung tu memang ada dalam closet dia orang. Dia orang just pakai macam tu. Okey, berkaitan pengguna, satunya penolakan tu, lagi satu sebab jemu lah kat tubuh. Okey, ataupun you ni kalau duk pakai baju tu selalu duk belaga dengan orang. Kalau pergi mall kan jumpa baju yang sama. Dia macam aku tak teringin dah lah nak pakai benda yang sama. Sebab tu setengah orang dia sangat mengejar trend. Kadang-kadang kita rasa macam orang yang mengejar trend ni macam lampau lah kau ni, macam over sangat lah. Aku bukan artis ke apa ke kan. Macam tu kan. Tapi setengah orang dia memang macam tu. Itu adalah karakter. Kita tak kisah laku orang. Okey. Aliran fashion macam saya cakap tadi, dia ada jangka masa panjang, ada jangka masa pendek lah. Kadang-kadang satu-satu fashion atau trend tu berjaya. Cuma yang membezakan dia adalah jangka masa. Berapa lama dia bertahan. Okey. Sekejap. Okey. Tempoh masa fashion menghabiskan satu pusingan lengkap biasanya adalah panjang. Normally fashion trend panjang lah. Jangka panjang fashion mengambil lebih musim untuk melengkapkan pusingan berbanding dengan jangka pendek. Setengah fashion lambat popular berbanding dengan yang lain tapi bertahan lama. Lambat ni beberapa designer dah cuba ketengahkan tapi tak mendapat penerimaan sangat, tak dapat, belum orang tak terima, orang dapat pelik lah apalah semua. Lama-lama akan ada masa yang benda tu akan jadi trend. So ini ada melibatkan keberanian setengah designer ataupun innovators untuk mengetengahkan benda tu. Setengah orang penerimaan orang rasa seperti apa ke, tapi designer tu dia yakin yang benda ni sebenarnya menyenangkan, boleh diguna pakai, lebih selesa, cuma orang rasa mungkin pelik ke apa ke. So tahun tu mungkin tak ada penerimaan lagi, dia akan cuba 3 tahun akan datang. Dia akan cuba lagi. Dan benda tu akan kalau dia yakin lah, selalunya kalau dia buat macam tu, lama-lama benda tu akan jadi trend. Daripada orang tak boleh terima, lama-lama orang boleh terima. Sebab mungkin orang nampak dia punya fungsi ataupun dia punya kelebihan sesuatu desain tu. So setengah fashion ada tahan lebih lama, ada setengah tu dia hanya macam popular pada masa tu je. Macam tu. Okey. Faktor yang mempengaruhi perubahan aliran fashion termasuk tahap perkembangan teknologi, betul. And then pembentukan gaya hidup macam mana lifestyle orang Malaysia contohnya. Lepas tu tindak balas psikologi yang mendesak masyarakat. Contohnya macam baju cucuk vaksin tu lah. Okay. Kalau dulu orang buat nak buka-buka bahu ni, you macam nak beli ni nak buat apa? Nak buka-buka bahu nak duduk kat siapa kan? Macam sekarang, benda-benda yang berlaku kat sekeliling kita tu sampai ada setengah orang yang rasa keperluan itu sangat penting. Macam tu kan? Macam cucuk vaksin apa semua. So you tak payah fikir nak pakai 2-3 lapis baju, nak kena selak baju depan orang apa semua, tak perlu. Okay? And then secara psikologi ni you terpanggil untuk membeli baju khas untuk pergi menerima vaksin macam. And then keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi pun macam kita tengok itulah yang pasal perang tu macam mana. Yang orang berfashion. So bila negara tengah maju macam mana orang berfashion. Benda-benda ni semua diambil kira. Okay, faktor kelajuan fashion. Kalau kelajuan fashion ni biasanya dia meningkatkan kuasa membeli pengguna. The more you buy, the more you generate the ekonomi lah. Macam tu. Okay. And then peningkatan masa lapang, pengguna yang lebih berpendidikan, kenaikan status pengguna wanita. Pengguna wanita ni kalau pasal fashion memang dapat kat wanita lah. Okay. And then kemajuan teknologi, promosi, nah ini more tu orang yang peniaga lah. Promosi, jualan tu juga adalah salah satu faktor lajunya satu-satu fashion tu berkembang. And then perubahan musim. Okay. Okay. Faktor kelembapan fashion pula. Okay. Kelembapan fashion ni selalunya dia berlaku sebab tabiat Malaysia.
ataupun kita nak mengikuti adat resam. Okay. Tak salah melindungi adat resam ni, tak salah, tapi kadang-kadang sesuatu fashion tu dia lambat evolve sebab itulah, sebab adat resam. Contohnya macam contoh baju kurung kita dulu tak banyak sangat style. Sebab apa? Kita sangat menghormati baju kurung. Bukan kata sekarang tak menghormati, tapi ada certain people yang tak menghormati baju kurung tu lah kan. Okay. So nowadays para mereka dah lebih bijak, dia dah tahu dah tentang baju kurung punya filosofi and all that apa semua. Apa innovation yang dia buat tak menjejaskan nilai baju kurung tu. Sekarang dah ada innovation juga tapi tak menjejaskan. And then kepercayaan, contohnya kepercayaan terlalu melampau ni, yang cerita pasal agama lain. Kepercayaan terlalu melampau sangat menyebabkan dia tak terima fashion baru yang lain. Okey. Undang-undang pengawalan perbelanjaan wang, barang dagangan semua jadi, penurunan kuasa beli pengguna. Macam hari tu, the first time kita kena COVID, sebelum semua orang beralih kepada online, tiba-tiba penurunan jualan sangat drastik berlaku kat Malaysia. Tak kisahlah dia nak cakap pasal barang ke, makanan ke, pakaian ke, memang orang sangat kurang membeli. Semua orang duduk dalam rumah, kita kena curfew, kita kena perintah kawalan pergerakan apa semua kan. So benda ni, time tu tak ada designer yang berani nak keluar apa-apa lagi. Jadi semua terkejut, semua terstop. Itu menyebabkan Malaysia sekarang kita yang berlaku kelembapan dalam fashion kita. Tapi after 2 years, designer semua dia dah start lah pakaian-pakaian sesuai apa semua. Macam sekarang ni kita dah start, mula dah bebas balik apa semua kan. So designer semua dah buat kerja dah sebelum ni. Waktu apa ni, kita kena PKP hari tu apa semua. So dia orang dah ada idea yang baru nak combinekan macam mana fashion yang sesuai digayakan waktu pandemik ni dan juga nanti pandemik ni nanti akan datang macam tu. Okay. So benda-benda macam ni lah membuatkan tersekat-sekat yang sesuai dengan fashion tu. Okay. Apa itu kitaran fashion? Kitaran fashion paling senang sekali bermaksud jangka masa hayat fashion tu lah. Okay. Dia melalui 5 peringkat lah. Okay. Apabila pelanggan membeli dan memakai gaya tertentu, gaya itu dianggap diterima. Okay, penerimaan itulah membawa kepada tadi lah yang maksud fashion tu. So fashion tidak selalu bertahan dari tahun ke tahun. Tak semestinya semua fashion tu bertahan dari tahun ke tahun. Macam tu. Ada certain je. Ataupun ada setengah orang je yang mengikut. Maknanya contoh tahun ni you pakai kebaya, tahun depan you nak pakai kebaya lagi. Macam tu. Ada setengah orang macam tu. You pakai kebaya je lah. Macam tu. Tapi dia tak jadi satu trend lah. Meaning you as a person, you sendiri yang nak pakai 3 tahun kebaya. Walaupun kebaya tu warna lain-lain ataupun design lain. Macam tu. So dia tak jadi trend. Dia jadi you punya personal taste lah. Okey, tahap kitaran fashion. Fashion bergerak melalui pelbagai peringkat semasa kitaran wujudkan dia lah. Okey. Tidak hanya reka bentuk tapi ciri khas juga melalui kitaran seperti warna, tekstur dan kain. So ini is more to material dan juga elemen dan prinsipal yang ada pada pakaian tu lah. Okey. And then, okay, ni tahap dia, okay. Tahap pengenalan. So, fashion cycle ni bermula dengan tahap pengenalan. So, 5 tahap ni adalah basic tahap fashion cycle lah, okay. Tahap pengenalan, introduction stage. Maknanya kita perlu kenalkan fashion kepada orang. Tahap naik, penerimaan ni dah mula. Tahap puncak, maknanya dia punya demand is there. Demand dia memang sentiasa ada. Itu tahap puncak. And then orang dah slowly, mungkin ada fashion baru yang keluar. So trend yang sedia ada tu dia mula menurun. Bukan tak ada orang menerima, ada. Tapi dah tak ramai. Dia turun apa semua. And then lastly, dia habislah. Maknanya kitaran tu habislah. Dia usang lah kan dah habis. So introduction stage. Okay.
tahap introduction ni adalah pada tahap di mana reka bentuk baru diperkenalkan ke pasaran. Sebab waktu ni kos pembuatan masih tinggi lah sebab dia dalam kuantiti yang terhad, sebab dia nak cuba. So dia tak keluarkan dalam 10,000 pakaian ke apa tak, dia tak sikit dulu. Mungkin dalam 500 macam tu dulu. So waktu ni kos masih tinggi, okay? Kos masih tinggi dan orang yang nak mencuba pun berani untuk bayar dalam kos yang tinggi. Macam tu. Sebab dia nak jadi antara yang first lah. Yang try and error fashion tu kan. So hasrat aktiviti promosi adalah tinggi untuk menjadikan fashion menjadi popular, menerusi sokongan selebriti, pertunjukan fashion dan iklan. Tapi pada peringkat ni penjualan akan jadi kurang lah sebab dia more kepengenalan dan kos dia pun masih tinggi. So ini adalah orang kata apa, peringkat naik. Okay. Okay, so pengilang akan copy balik design ni daripada master pattern, dia akan copy untuk hasilkan big scale. So harga dia dah, bila melibatkan kilang dia tahulah harga pakaian tu akan slowly drop. Okay, dia drop kan, drop sikit. Okay, so dia lebih murah. Okay, lepas tu sebab perincian pun dia dah start kurang. Apa yang over, apa yang tak perlu pun time ni kita dah start kurang macam tu kan. Okay, pada peringkat awal fashion dibeli oleh orang ramai kerana mereka mampu membeli. Okay, and then pengeluaran secara besar-besaran mass production mengurangkan harga fashion dan lebih banyak hasil penjualan. Okay, contohnya pada awal peringkat awal yang keluarkan tu, contohlah katalah kebaya peplum. Okay, kebaya peplum. Waktu you tengok di peringkat pengenalan tu, dia punya kebaya peplum tu, peplum ni berkepuk 3 tingkat. Maknanya penuh peplum di 3 tingkat. Tapi bila masuk kilang, you akan nampak mungkin peplum tu beri 3 tingkat, tinggal 1 tingkat. Lepas tu dia punya kepuk tu kurang. Sebab apa? Dia nak kurangkan kos. Ada macam-macam segi lah yang boleh dikurangkan kos tu. So ni sebagai salah satunya macam tu lah. So dia rasa benda ni tak perlu sampai 3 tingkat. Kalau 3 tingkat ni buang kain banyak. Orang kata apa, masa pembuatan itu pun lebih panjang, itu semua banyak kerugian. So apa kata dia orang buat satu tingkat punya peplum, semua orang mesti boleh pakai peplum, dia lebih nampak minimum, harga pun lebih murah, and then dia orang boleh jual dengan banyak. Okay. Lepas tu increase stage, rise stage lah. Peruncit membuat tawaran mendapatkan rangkaian produk knock-off. Okay, istilah ini selalu digunakan dalam industri fashion bermaksud copy, di mana produk asal itu akan dijualkan pada harga yang lebih murah. Versi duplicate. So dia cerita dia macam duplicate lah, copy banyak-banyak kan. Macam tu. Style rekaan pertama yang original oleh pengeluar dan diduplikasikan. Biasanya menyerupai yang original, kecuali fabric yang digunakan pakai. Selalunya dia orang nak tukar fabric lah. Okay. And then peak stage. Okay. Ini waktu dia tengah hangat dia kata. Okay. Apabila fashion baru diterima oleh sebilangan besar orang, dianggap sebagai tahap puncak. Fashion berada di tahap paling popular dan diterima. Pengeluaran besar tapi harga tidak semestinya rendah. Harga berbeza pada tahap ini. Macam biasalah, you tahu kalau satu benda tu dia tengah hot, harga dia naik balik. Walaupun dia adalah pengeluaran di kilang. Contoh yang tengah hot sekarang apa? Contoh yang tengah hot sekarang yang semua orang beli cair. Kita tak cakap, tak terhad pada bajunya. Sekarang tengah hot isu apa? Apa yang kalau you scroll Facebook, orang tak ada habis duk cakap sekarang tengah trend sekarang. Macam Ikan. siakap. Siakap, tepat sekali. Siakap. You tahu tak harga siakap sekarang naik melampau-lampau disebabkan kes itu? Sebab kenapa? Okey. Memanglah mula-mula orang terkejut dengan harga siakap yang mahal tu. Betul. Selepas itu, disebabkan bukan trend lah, sebabkan isu siakap ni apa semua, penerimaan terhadap siakap tu jadi tinggi. Semua orang nak pergi makan siakap. Semua orang nak buat konten IG dia, nak buat konten TikTok. Semua orang nak tunjuk dia orang makan siakap, tak kisahlah besar kecil ke apa ke.
dia nak mengulas tentang isu yang tengah hangat itu apa semua kan. Semua orang pergi cari set up. Okay. And then disebabkan semua orang pergi cari siakap, permintaan siakap tu jadi terlalu tinggi menyebabkan penjual, katalah peniaga kedai itu terpaksa pergi cari dekat peraik ikan siakap dengan lebih banyak. Sebab dia tahu orang semua datang nak cari siakap ni. Ikan lain dia kurang sikit. So time tu kalau you pergi makan ikan bakar contohnya kerapu ke apa ke, harga dia akan lebih biasa ataupun lebih rendah. So siakap akan naik. So that's why bila you menghotkan satu-satu benda tu, you membuatkan benda tu jadi satu tarikan ataupun tengah hotkan tu, harga dia akan naik tadi. Semua baru ni, Miss juga adalah salah satu orang yang terpengaruh ya dengan siakap tu. So hujung minggu baru ni Miss pergi cari siakap tu. Tak ada. Miss pergi Kuala Selangor, semua habis. So maknanya you boleh nampak di situ. Kalau you rasa macam, iya ke siakap jadi hot sekarang apa semua. So itu adalah salah satu lah, Miss adalah salah satu saksi lah. Tengok 3 kedai Miss pergi, siakap tak ada. Macam tu juga dengan fashion. Jadi kalau satu-satu benda yang jadi orang kata apa ni, permintaan yang tinggi, walaupun harga tinggi tapi habis. Boleh bayang tak macam tu? Disebabkan pengaruh satu-satu isu tu lah macam tu. Okay, and then dia dah slow-slow mendapat penurunan. Okay, tahap penurunan bermula di sini apabila pengguna merasa bosan dengan gaya dan mula mencari fashion baru lah. Okay, tawaran penurunan harga atau diskaun bermula di sini dan juga usaha mempromosi tertentu pada potongan dan penurunan harga. Macam contohnya kalau lepas raya ataupun baju yang untuk raya nak bawa ke raya haji, biasanya dia ada penurunan lah sebab dia tahu tu dia promosi time raya kan. So tak habis jual, dia akan bawa kepada raya haji dan dia terpaksa bagi potongan harga yang agak banyak lah supaya orang membeli juga. Okay. Dan kita pun ada juga golongan-golongan yang dia tunggu harga turun. Dia membeli bila harga turun. Dia tak beli waktu peak hour tu. Macam tu. Okay. Lepas tu fashion baru diperkenalkan di pasaran pada tahap ni selalu dah ada benda lain yang akan diperkenalkan. Contohnya lah macam yang kes siakap kita ni, lama-lama orang dah start bosan lah. Jadi semua orang dah rasa siakap ni apa semua. Mungkin trend lepas ni nak trend ikan yang lain pula. Mungkin lepas ni trend ikan lain pula apa semua. So siakap ni akan slowly back to normal lah. Hampir back to normal. Yang baru ni pula. Mungkin lepas ni kita ada isu ikan lain kan. Macam tu lah. So macam tu juga dengan pakaian. Sekarang jam. Sekarang apa? Jam. Jam apa? Jam tu? Yang Iqbal tu ke? Ya. Tak apa mampu pergilah beli. Okay. Okay, ini obsolescence. Obsolescence ni maksudnya macam dia dah di reject lah. Okay. Pengguna tidak lagi berminat dengan fashion dan mencari penampilan baru. Harga produk fashion mungkin rendah pada masa ini tetapi pengguna mungkin tidak membeli produk tersebut. Okay. Macam contoh baju raya, baju kurung yang 3-4 tahun lepas ada je yang mereka tak dapat jual. So apa yang dia buat, dia hanya jual dengan harga kos saja. Contoh sebelum ni kalau baju tu dijual dengan harga 200.5 lah, apa semua baju kurung lah. Dan lastly dia akan turun sampai ke harga kos je. Harga yang dia keluarkan baju tu boleh hilang, katalah dalam RM40 tu dia terpaksa jual harga tu untuk ambil kos balik. So ini dia jual for the sake of bukan nak untung dah. Bukan dia nak untung, dia just tak nak rugi. Itu je. Okay. So tiada lagi fashion yang lebih khusus di pasar atau kedai manapun. Fashion baru seterusnya akan berada di tahap tahap peak lah. Time ni dah cycle lain lah. Okay. Dah cycle trend yang lain. Okay, macam dulu ada satu time ni denim ni sangat in lah. Macam contohnya macam zaman-zaman 80-an dulu di mana rok kapak lah apalah semua tu
Waktu tu denim sangat-sangat penerimaan dia. Kalau boleh semua nak pakai itu walaupun ke mana saja. Pergi pasar ke, pergi lepak dengan kawan ke apa ke. Rata-rata para remaja time tu lah yang akan pakai denim saja. But kalau you sedar bila you membesar, you tengok denim dah kurang sikit. But then mereka fashion apa semua, dia memberi nafas baru kepada denim. Kita dah start pakai denim, especially orang yang mempertaruhkan streetwear punya pakaian lah. Biasanya kita akan naikkan balik denim punya nilai. Okay, denim pada denim. Semua fashion mengikut corak ciptaan hidup, tapi berbeza mengikut sebenarnya mengikut jangka hayat dia. Okey. Saya suka bagi pemasaran fashion untuk meramalkan jangka hayat. Normally kita boleh agak je lah. Okey, fashion ni tahan lah 4 tahun. Fashion ni tahan setahun je. Kita boleh ramal sahaja. Okey. Ramal sahaja. Jangka masa ditentukan oleh kesediaan pengguna. Jarak pusingan bagi sesuatu perkara fashion adalah berbeza. Fashion dikategorikan kepada 3 kumpulan: fast fashion, basic product. Okay. So dia macam ni. So maksudnya ada yang dia naik macam tu and then dia turun macam tu, meaning dia famous tapi sekejap sangat. Dia macam contoh, kalau misalnya contoh dulu, you ingat tak dulu ada satu time, mesti ingat lah time umur you all berapa kan, yang zaman yang semua orang nak jual aiskrim, Tutti Frutti lah, apalah, semua trend jadi macam tu. Sampai budak-budak universiti tak makan nasi pun tak apa, janji dia orang sampai dekat Tutti Frutti tu yang mahal gila tu, janji dia orang sampai dekat situ. So dia nampak sekarang dia dah kurang. Sekarang dah tak ada, even Tutti Frutti pun tak tahulah, tak jumpa, dah hilang kat mana kan, tak ada. And then keluar pula boba tea. Semua nak jual boba sekarang. So sekarang boba dah start slow down. Walaupun bisnes tu is still there, masih ada few kedai yang mempertaruhkan air-air yang ada bubble-bubble tu. Tapi kita pun dah nampak yang dia dah start slow down. Macam tu kan. So mungkin lepas ni adalah trend lain yang naik. Okay. And then macam apa lagi kalau nak cakap pasal makanan, macam Tudung Farida. tudung Farida. Apa jadi dengan tudung Farida? Miss tak tahu pun. Tak ada orang pakai pun ni. Tak ada orang pakai dah Tak nampak. Tutup dah. You ingat tak dulu ada isu tudung Farida yang tudung dia orang kata singkat. And then dia pula si owner tu pula, Mawar. si Mawar tu dia cakap dia buat tudung khas untuk orang yang baru nak berjinak-jinak pakai tudung. Itu dia punya statement. Itu dia tak salah kan, dia punya statement tu tak salah. Tapi kalau dari segi agama, kalau you nak kurik bab-bab tu memanglah macam tu. Tapi apa yang dia punya orang kata plan and dia punya orang kata plan dalam fashion itu betul lah macam tu. But nowadays ada lagi tak orang nak pakai tudung macam tu? Yang kedabak, kerosang kat sini. Bukan kerosang, dia macam dah siap batu kan. Dia macam dah siap batu. Dia pendek. Kadang-kadang pendek tapi ada 3 tingkat. Macam tu. Lepas tu ada satu macam batu besar sikit. Orang dah tak nak pakai sekarang. Even you tengok makcik-makcik nowadays dah pandai pakai shawl. Nowadays kan. Dah pandai pakai shawl. Dulu jangan harap. Tengok mak-mak. Mas Syami. Dulu kalau kita tengok, kalau mak-mak ni dia macam asalkan tutup kepala. Tudung tu asalkan ikut baju ataupun nampak dekat mata tu nampak okey lah pada dia orang situ. But nowadays mak-mak kita, golongan mak-mak kita pun dah pandai nak match, nak kilat, tapi nak kilat ujung-ujung. Tak ada dah dulu yang nak pakai macam mana je apa semua kan. But ada orang yang masih bersederhana dengan pakaian, itu karakter lah. Pada dia yang bersederhana tu lebih cantik macam tu kan. Okay. And then fashion fad ni sangat popular. Dia sangat popular, dia naik peak dia sangat tinggi tapi dia sekejap je sangat sekejap. Okay.
Okey, maksudnya dia tak kekal lama. Dan kadang-kadang memang creator fashion dia dah target benda tu untuk in sekejap je. Macam tu. Sekejap je. Memang dia dah target macam tu. Maknanya dia nak buat duit time tu je. Benda ni tak sustain. Okey. Okey, dia meningkat dengan pantas tapi dia turun pun cepat. Biasanya dia tahan dalam 3 bulan macam tu. And then dia berakhir dalam masa sebulan macam tu lah. Okey. Kad ni terhasil daripada pilihan fashion terkini, sebagaimana cepatnya ia dikeluarkan, begitu juga cepatnya dia dilupakan. Okay? Bagi memudahkan anda mengenali fashion fad ini, satu fashion yang tidak pernah terlihat di pasaran. Okay? So kadang-kadang fashion fad ni you tak sempat pun you tahu. Macam tu, you tak sempat tahu. Dia ada setengah golongan yang dia tengah in, lepas tu dia bilang. Macam tu. Kadang-kadang macam skincare. Contoh skincare. Mesti ada local produk yang you tak tahu pun dia wujud sebab sekarang skincare terlalu banyak kan. You tak tahu pun local produk tu wujud. But dia claim dulu kami dapat menjual 1 juta botol apa ni katalah krim putih apa semua. Tapi you tak sempat dengar pun. Maknanya dia terus naik, betul. Macam tu. Tu kalau betul lah. Kadang-kadang dia claim tipu je. Jual 1 juta berapa ke tak ada pun sebenarnya. Macam tu. Itu contohlah penerimaan orang sekejap. Okay. Trend fashion pula mempunyai jangka hayat yang lebih lama dari collection fashion fad. Malah ia boleh bertahan 2 hingga 4 tahun sehingga mencapai 1 dekad. Okay. You tak boleh ambil contoh sebagai macam contoh you ambil contoh kebaya ke apa ke, tak boleh sebab itu dia evergreen. Maknanya contohnya kebaya kan, akan ada orang pakai. Dia evergreen, dia jarang jadi trend. Pernah juga kebaya ni jadi trend di mana ada satu time tu semua orang nak pakai kebaya untuk tahun tu. Ada. But then ada pecinta kebaya ni yang dia akan pakai every year. So macam contoh kebaya ni dia akan jadi trend, dia akan jadi satu orang kata macam adat juga lah. Okay. Dan selalunya kebaya kita tak buat analisis sangat dekat kebaya contoh. Kita tak buat analisis sangat dekat kebaya sebab ini terjatuh dalam golongan fashion yang lain. Dia dah melibatkan apa tu pakaian tradisional macam tu. Okey. Perbezaan utama di antara fashion fad dan trend fashion ini adalah trend mempunyai potensi pengaruh jangka masa yang panjang dan melibatkan koleksi fashion klasik yang telah contohnya macam kebaya tadi lah. Maknanya kebaya tu lah yang contoh kepada satu-satu trend fashion yang lama sebab dia melibatkan fashion klasik macam tu. Okay. Okay, fashion klasik. Koleksi fashion klasik agak sukar dilibatkan apatah lagi untuk kita lepas pandang. Okay. Dikategorikan sebagai fashion tak lapuk di tengah zaman lah. Okay. Dari segi rekaan fashion diibaratkan tinggalan zaman bersama, malah ada juga yang menjadi turun-temurun keluarga kerana potongan klasik. Contoh macam ni cakap tadi kebaya tadi lah. Ada semua orang akan dia mengangkat kebaya tu. Ini every year dia akan pakai kebaya tu. Mungkin yang dia akan ikut trend hanya warna ataupun material. That's all. Macam tu. Okay. Koleksi macam ni selalu dia ada nilai yang sangat tinggi lah. Kan? Dia very aesthetic. Okay. So macam ni. Dia naik dan dia kekal lama. Okay, pergerakan fashion. Fashion yang berterusan bergerak melalui perkara fashion, faktor ekonomi dan sosial mempengaruhi minat pengguna fashion, fabrik yang baru, teknik iklan juga boleh menyebabkan lah satu-satu boleh mempengaruhi lah pergerakan fashion. Okay, cara mempromosikan. Kadang-kadang benda tu biasa je. Contoh macam Sobella. Sobella sampai trending number 1 jual baju kurung. Padahal dia pakai lycra biasa je. Sebab apa? Dia tukar ayat daripada lycra tu kepada tak payah gosok. Dia tak bagi tahu kalau dia cakap okey ni baju kurung lycra, tak ada siapa nak beli. Macam tu. Orang cakap biasa lah tu. So dia cakap mudah gosok ataupun tak payah gosok langsung. Padahal kena gosok juga. Macam tu. Ada certain time benda tu terpaksa gosok juga. Macam tu lah. Cuma dia kurang. Dia kurang tebal. Okay.
Itulah orang kata pengaruh iklan. Okay, teori pergerakan fashion. So ada 3 teori kat sini, trickle down, trickle up dengan trickle across. Okay. Setiap teori ini menunjukkan kepada kumpulan pemimpin fashion yang berbeza. Okay. Fashion innovator yang berbeza lah. Alright. Okay. Teori-teori ini menjelaskan bagaimana fashion tu, satu-satu fashion tu berpindah dari satu tahap sosioekonomi masyarakat ke tahap yang lain. Okay. Okay, trickle down untuk higher royalty. Fashion trends start at the top of a social ladder. So maknanya siapa yang dia ada pencetus dia lah. Dalam golongan tu dia ada pencetus dia dan menjadi ikutan. Untuk golongan high status sahaja lah. So lower class, trickle up, fashion trend start dengan with the young ataupun lower income groups. Contoh macam fashion hipster. Fashion hipster dulu orang kaya pakai baju orang kaya. Orang sederhana pakai baju orang sederhana. Orang yang berpendapatan rendah, style dia lah macam tu. Apa-apa yang murah lah dia akan beli macam tu kan. Macam tu. And then lama-kelamaan contoh macam trend hipster di mana dia mix and match jeans dengan t-shirt, jeans ataupun dengan baju bundle apa semua macam tu kan. Lama-lama dia menjadi satu trend di mana kita panggil macam streetwear punya trend lah, hipster, tapi gaya hipster. So gaya hipster ni dah dibawa ke golongan royalty, golongan orang bangsawan ni. Dia orang pun dah ada streetwear yang sangat sesuai dengan dia orang punya status lah. Okay. Dia dah diangkat, fashion tu dah diangkat kepada golongan yang baru. Okay. Okay, and then fashion move ni yang trickle across ni maknanya dia gerak selari. Maknanya penerimaan dia ada di golongan yang tinggi dan juga di golongan yang macam kita lah, biasa. Macam tu. Contoh ni sebagai kebaya. Contoh, kita ada kebaya yang harga 4-5 ribu. Ada orang golongan atasan yang pakai. Royalty ke orang-orang kerabat-kerabat diraja ke apa, dia akan pakai kebaya yang sesuai dengan harga dia lah, sesuai dengan dia lah, macam tu. Dan kita, fashion tu juga ada. Tapi kita beli kat mana? Kita beli dekat mall dengan harga 200-300 macam tu. But the fashion is there, sama, parallel fashion tu, kebaya juga. Okay, yang membezakan hanya harga dan pembuatan lah kot. Macam tu kan. Okay, trickle down. Hipotesis yang menyatakan pergerakan fashion bermula dari peringkat teratas dengan pengguna berstatus sosioekonomi yang lebih tinggi dan beralih kepada masyarakat umum. Contohnya macam bag Chanel atau Prada ataupun Birkins ataupun apa-apa bag yang bernilai macam 40,000 ke apa ke, kita tak pakai handbag macam tu. So orang yang high royalty ni yang pakai, so kita akan follow. So that's why nowadays you dah nampak orang pakai ini tak cerita pasal Cap Ayam punya Prada, Cap Ayam punya apa ni bag Chanel semua, tak. Ni cerita pasal nowadays Chanel pun dah pandai keluarkan ataupun Prada dah pandai keluarkan bag dia orang yang harga yang kita boleh beli. Maknanya dalam 4-5 ribu. Daripada nak beli 40-50 ribu, dia dah keluarkan bag-bag yang 4-5 ribu macam tu. Bila kita tengok golongan royalty pakai, kita pun ikut trend. Dia ada manusia yang macam tu. Dia macam tu. Cuma dia pakai bersesuaian dengan dia lah. Macam tu kan. So maknanya fashion tu dia trickle down. Bawa daripada golongan atasan ke bawah. Macam tu. Dan trickle up pula, macam misalkan hipster tadilah. Golongan hipster ni dipakai oleh remaja-remaja jalanan, tepi jalan apa semua. Tapi lama-lama fashion ni diangkat kepada golongan royalty pun pakai, tapi style dia lah. Dia punya, mungkin dia punya high street jacket dia harga 14,000 macam tu. Jacket kita RM30 macam tu, tapi fashion tu tetap sama. So maksudnya trickle up, dibawa daripada golongan biasa ke golongan atas. Okay, trickle across macam tadilah, dia cakap macam yang kebaya tadi lah. Okay. Dia bergerak selari. So, dia tak
Bukan kita ikut orang atas, bukan orang atas ikut orang bawah, bukan orang bawah ikut orang atas. So pressure tu bergerak selalu. Okay. So sebenarnya itu saja. Okay. Game ni Miss rasa tak ada aku Miss nak main dengan you all. Game-game puzzle ni. Tapi kalau rasa teringin nak main lah. Macam tu. Kan? Okay. Macam biasalah Miss nak dengar sepatah dua kata daripada rakan-rakan, bukan rakan Miss lah, daripada pelajar-pelajar Miss. Apa yang you all boleh share ataupun sebenarnya tajuk ni agak berat kalau untuk orang yang jarang-jarang mengikuti fashion. Tajuk ni, topik ni agak berat. Tapi kalau orang yang dia dah biasa dengan fashion, dia faham lah. Okey lah. Okey. Siapa yang tak ada tadi lah? Nur Afika Ayu. Memang tak ada. Okay, sorry. Fatin Nabila Huda. Dah ada ke? Fatin Nabila Huda. Tak ada kan? Okay lah. Alright. Siapa nak mula dulu? Sebiasa. Oh nak main game? Okay. Main. Main. Cari sampai 10. Lala dah mula tu cari. Absences. Tapi tak ada yang dalam ni. Oh, ada nombor 6. Fashion cycle. Dah. Ni. Siapa yang tangan tak dipraktis dengan betul ni? Saya ingat bengit dia garisan dia. Tak bedung ke? Okey. Settle lah kan. So, tu ni, kurang ni. Mana fashion cycle? Okey, ada fashion cycle. Okay. Ups. Cukup. Habis. Dia dah gerak ikut. Tak apa. Kat bawah ni dia ada jawapan dia. Tu je. Okey. Selepas dah bermain game, sementara tu siapa nak main ni boleh juga. Tapi kita nak dengar sepatah dua kata daripada rakan-rakan. Siapa-siapa nak start? Mela saya Miss Ishira. Okey. Hari ni kita belajar berkenaan dengan kitaran fashion. Ada 3 benda yang dihuraikan dalam kitaran fashion iaitu style, penerimaan dan juga penolakan. Style bererti gaya pada pakaian yang mana dia diketengahkan oleh fashion influencer lah. Dia akan pakai pakaian yang lain daripada lain untuk memperkenalkan style yang baru tu. Okay, lepas tu kesesuaian style ni dipengaruhi oleh penerimaan ataupun penolakan masyarakat. Okey, untuk penerimaan pula dia adalah kuasa pengguna lah untuk memilih dan memakai. Masyarakat ni, pengguna ni akan terima ataupun tak terima. Kalau terima jadilah fashion, kalau tak terima tak jadi fashion lah satu style tu. Okey, kebergantungan fashion pula diterima melalui 3 faktor iaitu trend, prinsip reka bentuk dan juga kepuasan dan juga masa dan tempat. Saya tak nak elaborate lah yang tu. Okey, lepas tu penolakan. Penolakan, contohnya fashion tu bila dah jadi lama,
orang pun dah jemu, dah ramai orang pakai. Jadi jadilah penolakan fashion waktu tu. Mulalah fashion baru. Lepas tu kita ada aliran fashion. Ada jenis fashion yang dia lambat naik tapi dia boleh bertahan lama. Ada fashion yang cepat naik tapi tak tahan lama. Ada yang macam lepas tu untuk habiskan sesuatu pusingan fashion tu dia mengambil masa yang lama. Okay, lepas tu kita belajar berkenaan dengan faktor perubahan aliran fashion. Dipengaruhi oleh beberapa perkara lah, antaranya perkembangan teknologi, pembentukan gaya fashion yang baru, psikologi yang desak masyarakat, contohnya baju vaksin yang dibuat untuk masyarakat pakai pergi ambil vaksin. Lepas tu dan akhir sekali pengaruh ekonomi, contohnya macam kita belajar dulu ketika perang. Okay, lepas tu kita belajar berkenaan dengan faktor kelajuan fashion. Okay, nanti kita akan belajar juga lambatnya fashion tu berlaku. Okay, untuk faktor kelajuan, contoh macam tahap pendidikan yang semakin tinggi, jadi orang pun membeli kan fashion baru. Lepas tu teknologi yang berkembang, promosi dan juga perubahan musim yang berlaku. Lepas tu untuk faktor yang kelambatan atau kelewatan fashion ni, contohnya macam adat resam. Kalau macam baju kurung, dia lambat dan nak kemau sebab macam setengah orang dia macam takut nak kacau kita punya identiti yang macam tu, kepercayaan. Lepas tu undang-undang pengawalan perbelanjaan, contoh macam kita tiba-tiba PKP, kita kena dinasihatkan untuk jagalah kewangan kan, sebab kita tak tahu kita akan darurat sampai bila macam tu. Lepas tu barang perdagangan semula jadi dan juga penurunan kuasa membeli pengguna. Okey, lepas tu kita belajar tentang kitaran fashion yang bermaksud kitaran fashion ni adalah jangka hayat sesuatu fashion tu wujud dan dia melalui 5 peringkat daripada introduction sampailah dia menjadi usang. Okey, lepas tu untuk intro ni baju dia akan jadi mahal lah sebab baru intro kan, orang tak kenal lagi, orang pun tak terima lagi. Promotion cost pun tinggi sebab kita nak promote dia kepada orang ramai. Lepas tu peringkat yang kedua adalah meningkat, increase, yang mana industri pun mula copy and make the baju dalam mass production dan baju pun jadi lebih murah. Dan waktu ni lah berlakunya penambahbaikan. Kalau baju tu over, kita kurangkan. Kalau baju tu kurang, kita tambahkan. Lepas tu sampailah kepada tahap peak, iaitu tahap yang ketiga, tahap teratas yang mana pada waktu ni kadang-kadang harga rendah, kadang-kadang harga boleh jadi naik tinggi sebab permintaan yang tinggi. Waktu ni juga berlakunya mass production. Suatu fashion tu dia akan diklasifikasikan boleh tahan lama kalau dia boleh menjadi satu fashion yang klasik. Lepas tu berlakulah tahap yang keempat di mana fashion ni pun mulalah decline, menurun. Yang mana waktu tu pengguna dah mula bosan, diskaun pun bermula. Lepas tu industri pun dah mula fokus kepada fashion yang baru. Fashion yang baru pun dah mula diperkenalkan di pasaran. Lepas tu berlakulah fashion yang terakhir di mana peringkat usang berlaku. Iaitu baju tu macam dah tak laku, fashion tu macam dah tak laku, dia dijual pada harga kos, orang pun macam dah tak berminat pun nak beli macam tu. Lepas tu kita belajar tentang macam pergerakan fashion tu lah. Dia ada fashion fad, fashion trend fashion dan juga fashion klasik. Yang mana fashion fad ni dia tak tahan lama. Lepas tu trend fashion ni dia jangka hayat dia lebih lama. Dia boleh berlaku antara 2 hingga 4 tahun ataupun mencecah 10 tahun. Dan juga kita ada fashion klasik, contohnya macam kebaya, dia mana dia tak jadi trend lah, dia memang lekat macam tu, macam orang faham tu kebaya, bila-bila pun ada orang macam nak buat baju kebaya, dia akan buat lah macam tu. Lepas tu kita belajar berkenaan dengan pergerakan fashion, yang mana pergerakan fashion ni ada satu teori-teori macam mana fashion tu berpindah antara tahap sosioekonomi. Kita ada 3 jenis, iaitu higher royalty yang mana daripada orang kaya-kaya, orang atasan-atasan ataupun orang kenamaan pakai, dan macam mana benda tu diinovasikan sehinggalah orang bawahan macam kita pun boleh pakai. Lepas tu trickle up yang mana lower class punya daripada orang bawahan dia boleh naik sampai orang kaya pun pakai. Contoh macam hipster, daripada younger people sampailah orang kaya pun pakai macam tu. Lepas tu kita ada trickle across yang mana dia selari je, it move horizontally. Orang kaya pun pakai, orang thin pun pakai. Itu je lah. Okay, terima kasih. Sama. Betul lah. Yang lain semua tak tahu nak cakap apa. Syami sapu semua. Dia sapu semua. Okay, cepat. Next siapa ke nak Miss choose? Miss boleh je nak choose ni. Izma.
Isma, boleh? Okay, sebab you tak selalu you baca balik je apa yang you sempat cantik waktu you tengah bagi penerangan. boleh. Okay. Okay, terus boleh ke? Okay. Okay, fashion ni macam cakap dia gaya seseorang, karakter. Ada orang boleh pakai, depend on karakter dia lah. Karakter dia pakai yang jenis baju loose ke apa ke, karakter dia. So fashion is about our own character. So dalam fashion ni kita ada 3, iaitu style, penerimaan dan juga penolakan. So style ni, style maksudnya seseorang tu boleh bawa style apa kan, dia yang sesuai dengan karakter dia. So dalam style ni ada 2 terms, iaitu fashion innovators dengan fashion influence. So fashion innovator more to innovate, maksudnya mencipta, create the trend, create pakaian tu. Tapi kalau fashion influence yang mempopularkan any kind of clothes lah yang dia rasa dia sesuai dengan karakter dia, so jadi dia popularkan kepada masyarakat macam tu. So dalam penerimaan ni dia bergantung kepada 4 faktor, iaitu trend, prinsip reka bentuk, kepuasan, masa dengan tempat. So trend, so penerimaan ni ada orang dia boleh terima. Maksudnya contoh macam baju Sobella tu, ada setengah masyarakat dia tak boleh terima baju Sobella. Betul kan? Ke brand yang lipstick tu? Sabella tu lipstick. Okay, Sabella. Contoh ada setengah masyarakat dia tak boleh terima kain yang baju Sabella yang jenis kain lycra macam tu. Tapi ada setengah orang dia kepuasan dia pakai baju yang loose, yang mudah tak payah gosok macam tu. So ada penerimaan dan juga ada penolakan dia. So macam penolakan tu macam sebab ada orang jemu, ada orang tak boleh pakai. Dulu macam ada tudung sarung kita kan dulu kita ambil yang macam Indon punya, tebal bahagian awning tu. Tapi sekarang dah tak ada. So dah kita penolakan daripada segi fashion lah. Sekarang dah tudung sarung yang cantik punya lawa. Miza, okay? Okay, so dalam aliran fashion ni kita ada pergerakan fashion tu, sama ada dia bergerak laju ke lembab macam tu. So dia dalam kenapa, sebab berlakunya kelajuan dalam fashion tu maksudnya dia ada peningkatan kuasa membeli. Ada orang nak beli, ada duit beli. Tapi ada orang ada sesuatu fashion tu dia berlakunya kelembapan disebabkan faktor adat, kepercayaan, maksudnya ada kuasa penurunan kuasa pembeli tu, macam Nishi cakap disebabkan lockdown. So jadi fashion tu berlaku kelembapan lah di situ. So sebab adat macam-macam. So kitaran fashion kita ada 5 kitaran, iaitu intro, introduction, increase, peak, decline and rejection. So sesuatu fashion tu dia akan ada setiap kitaran dia, di mana dia akan berhenti, di mana dia akan bermula, macam mana dia bermula. So lepas tu apa lagi? So, dalam fashion ni kita ada teori-teori dia, itu trickle down, trickle up and trickle across. So trickle up maksudnya kita start daripada golongan yang lower income, contoh macam streetwear. Macam streetwear tu kalau golongan yang rendah kita pakai yang biasa-biasa je, tapi kalau golongan atas dia punya streetwear tu yang baggy punya jacket ke apa lagi mahal. Dia ada style dia lah. Yang mana golongan atas dia mengikut keuangan dia. Tapi contoh macam trickle down, contoh dia sebab dia start daripada top kan, so macam hipster macam tu. And trickle across, move horizontal. So macam tu lah, saya cerita sikit lah. Lagi? Ada lagi? Miss pilih lah. Kalau nak tunggu you all lambat. Tapi sebelum tu, ni nak tanya Faiza Amira. Faiza Amira ada ke dalam ni?
Fatin Nabilah Huda pun tak ada kan? Alright, Miss nak Miss, ha. yang Fatin Nabila Huda tu dia dah ada informing yang dia pergi hospital pagi ni. Okay, Fatin Nabilah Huda yang pergi hospital, yang Afiqah Ayu. Miss, saya dah ada. Oh, Afiqah Ayu. ada. Saya masuk tadi. You pun ada mesej Miss kan tadi kan? Ada. Okay. So yang ke hospital tu lah pasti. Tak ada Pak Izahira. Alright. After that, Miss nak choose Izahani. Izahani? Saya Miss. Oh, ada kat sini. Okay. Ada. Okay. Okay, fashion ni dia berkembang ikut 3 benda. Style, penerimaan dan penolakan. Kalau style ni dia lebih kepada macam gaya individu tu sendiri. Macam mana individu tu nak expresskan diri dia, dan penerimaan ni dia lebih kepada macam mana norma masyarakat tu, dia punya adat, budaya. Kalau macam orang Malaysia ni, kita tak pakai bikini openly dekat pantai-pantai. So fashion-fashion yang macam beachwear kita lain daripada macam kalau kita punya fashion cruisewear kita lain daripada fashion yang dekat barat. Lepas tu kalau macam dia pun penolakan tu pun samalah. Sebelum tu Izzah, nak tanya. Untuk cruisewear, trickle up ke trickle down? Cruisewear dia trickle down. Sebab dia daripada macam orang royalty, yang orang kaya-kaya yang pergi cruise, dia pergi ke orang bawahan. Macam sekarang pun orang, even kita nak pergi vacation pun kita ada baju vacation kita sendiri. Tapi tak adalah macam orang have. Okay. Bagus, terus. Lepas tu, kita ada apa ni? Kenapa macam mana trend tu kembang, dia ikut trend macam orang daripada macam mana fashion tu bercycle fashion tu, dia ikut trend. Macam kita ada orang yang influence kita untuk berpakaian, kadang-kadang macam Insta famous ke talkers yang famous, kita tengok macam mana dia pakai baju cantik, lepas kita pun nak ikut, dan orang-orang dalam industri pun akan tengok juga apa yang orang nak masa tu. So kita ikut macam prinsip reka bentuk juga, macam kombinasi warna. Dulu pernah ada satu time tu masa saya sekolah menengah yang semua orang nak pakai colour blocking. Semua orang masa tu colour blocking memang kalau pakai baju oranye dengan seluarnya hijau macam tu, orang rasa benda tu lawa. Tapi sekarang lepas tu dia bergerak ke pastel, dan yang pastel ni pun lepas tu sekarang ni saya tengok macam orang lebih suka colour-colour yang earth, yang nude colour, macam colour brown, yang colour earth, yang nampak estetik lah kan. Lepas tu dia ikut juga kepuasan, macam kesesuaian pemakai itu sendiri, apa yang dia rasa dia nak pakai. Lepas tu ikut dengan cita rasa dia lah. Lepas tu dengan masa tempat kita nak tengok apa cuaca apa semua kan. Lepas tu lagi saya macam banyak sangat saya pergi yang ni lah, fashion fad, fashion trend dengan fashion yang klasik tu. Kalau macam fashion fad ni dia meningkat dengan cepat, tapi dia pun turun cepat juga. Dia macam contohnya kalau macam apa ya, dan kadang-kadang fashion fad ni ada orang yang tak tahu pun fashion tu macam benda tu pernah jadi trend, pernah orang suka sebab dia macam satu kelompok je. Lepas tu kalau trend fashion ni pula dia lebih lama daripada fashion fad tu. Macam dia naik dan mungkin dia makan masa sebulan ke setahun ke macam tu kan, untuk fashion tu macam slow down. Contohnya macam peplum, yang peplum ni kan pernah mula-mula orang tak pakai,
Lepas tu peplum ni dia macam dijadikan peplum yang ada fishtail, peplum yang bertingkat. Lepas tu baru start, daripada situ baru orang macam terima, lepas tu baru masuk dalam kilang untuk buat mass production. Tapi sekarang ni pun dah tengok macam orang dah ada je yang pakai peplum lagi, tapi dah tak macam dulu kan. Kalau dulu kan semua orang pakai peplum. Lepas tu untuk fashion klasik ataupun macam dia dah jadi macam basic item, dia memang bertahan lama daripada dulu. Macam contoh baju kurung, baju tradisional lah, macam baju kebaya, dia bertahan sampai sekarang. Dia ikut juga perkembangan fashion, tapi in a way that dia masih kekalkan baju tu sebagai macam baju kebaya. Okay, kita tahu ni baju kebaya, tapi dia ikut macam perubahan warna, perubahan material, macam tu. Lepas tu teori pergerakan fashion, kita ada trickle up daripada golongan bawahan naik ke golongan atasan. Macam dulu macam kalau orang tengok pakai baju yang baggy-baggy ni, baggy-baggy ni macam orang-orang miskin, orang-orang gelandangan. Tapi bila benda tu orang-orang yang higher status, dia higher standard dia macam dia tengok okay, dan ni cantik ni kalau nak pakai baju baggy, tapi bukan baggy yang macam orang gelandangan pakai. So trickle up. Trickle down macam tadi yang cruisewear tu, dia macam daripada yang higher class turun ke bawah, macam dia ikut kesesuaian bajet lah. Lepas tu kalau yang trickle across, dia daripada orang dia macam sama je kelasnya, macam orang kaya pun pakai, orang yang biasa-biasa pun pakai juga. Dia macam fashion dia yang sama, cuma mungkin yang membezakan material, daripada segi material, harga dia, dengan siapa yang buat. Macam baju tu memang dia macam dijahit khas ke ataupun baju kilang ke, ikut kemampuan orang. Itu je lah. Okay, thank you. And then sebelum tu Miss nak tanya, boleh tak siapa-siapa ada terlintas idea apa contoh yang sesuai kita nak letak dekat fashion fact ni? Contoh apa? Macam mana? Yang naik dia dahsyat sangat, betul turun pun lagi. Tak tahu gimana. Polka dot, design polka dot. Design polka dot kan. Ada satu time tu dia macam dia very in sangat, tapi you dah tak boleh bawa kepada contoh lah, kalau raya you pakai baju polka dot kan, for baju raya you. Tahun depan memang you dah tak boleh nak pakai balik dah. You dah rasa macam kalau aku pakai ni sekali polka dot ni, orang cakap ni baju tahun lepas. Dia cakap macam tu kan. So dia laju sangat turun. Tapi dia ada lagi laju daripada tu. Dia ada lagi laju. Yang dia bertahan dalam 3 bulan macam tu, dia hot sekejap. Lepas tu dia hilang. Kalau macam polka dot ni tahan juga setahun sebenarnya. Apa lah? Ni seperti tadi lagi duk cari apa nak bagi contoh fashion fact ni. Ni Miss, orang pernah buat macam kan yang Raja Permaisuri Agong kan dia pakai macam selendang, baju yang berselendang tu kan. So macam orang buat macam besi tu, tapi sekejap je benda tu. Dia macam, dia bukan cape. Dia bukan cape, dia memang selendang yang tutup the hole. Dia tutup hole. dia macam yang Raja Permaisuri Agong tu pakai lah. Tapi macam benda tu naik sekejap je. Ada orang buat, lepas tu dah tak ada. Tak ada. Orang nak ikut pun macam tak sempat nak ikut. Nak kita yang lambat tahu Aha. kan. Dia laju. Fat tu macam tu lah. Tapi kalau fat ni nak ikutkan sebenarnya ada banyak contoh fat, tapi tak tahu lah kenapa tak lalu kat otak Miss hari ni. Dan kita ada yang basic lah, biasanya yang jangka masa pendek dengan kita ada yang jangka masa panjang. So kita ada 3 lah. So ada lagi yang nak share? Kan nak Miss choose juga, Miss boleh je choose ni. Miss nak dengar Syakira. Sebab siapa yang bercakap ataupun siapa yang share, Miss akan letak star tau dekat tepi nama dia.
Miss akan letak tepi star. So Miss akan jarak-jarakkan star tu macam tu. So macam itulah Miss choose nama you all. Sebab yang setiap yang ada star by week tu dia ada carry mark dia. That's why Miss menggalakkan you all bercakap. So kalau yang selalu bercakap tu don't worry, you punya markah pun star lah untuk pelibatan. So siapa yang rasa macam tak pernah memberi idea, siapa nak bercakap Miss nak mempromosikan markah. Mempromosi. Okay. Tadi Miss panggil Syakira ada ke? Ada. Okay, line program. Alright. And then kita ambil atas dia lah Fatma Farhana. Ada Miss. Okay. Okay, untuk hari ini yang kitaran fashion, dia ada 5 peringkat hayat fashion. Untuk objektif dia, lepas tu dia ada 3 jenis kitaran fashion yang normally dan teori fashion. Untuk fashion dia ada 3 iaitu style, penerimaan dan penolakan. Untuk penerimaan iaitu apa yang kita terima. Untuk penolakan yang kita memang tak terima, tak pakai lah macam bikini ke apa ke. So untuk aliran fashion dia ada 2 iaitu fashion jangka panjang dan juga jangka pendek. Untuk faktor yang mempengaruhi fashion dia ada 5 iaitu tahap perkembangan teknologi, pembentukan gaya fashion, tindak balas psikologi dan keadaan ekonomi. Dan untuk kitaran fashion dia ada pengenalan, lepas tu dia ada tahap yang naik, lepas tu puncak dia penurunan dan usang, di mana pengenalan tu dia baru nak memperkenalkan dan fashion tu baru nak naik dan fashion tu tengah up dekat puncak dan lama-lama dia menurun dan dia dilupakan dah, usang dah. Lepas tu untuk seterusnya adalah part yang di mana dia naik tapi dia naik sekejap je. Yang macam Miss cakap tadi, polkadot. Lepas tu apa Izzah bagi tahu tadi yang pasal baju Tengku Permaisuri tu, yang selendang depan tu. Lepas tu seterusnya adalah yang jangka hayat fashion tu, yang jangka hayat dia lebih lama sikit daripada fashion fight tu. Lepas tu yang normally biasa, yang klasiknya ialah baju kebaya yang memang akan ada orang pakai walaupun dia tu tak terkenal tapi ada orang pakai. Dan seterusnya adalah yang trickle down, di mana baju tu dipakai oleh golongan yang tinggi, golongan atasan dan lama-lama beralih kepada masyarakat yang umum, macam orang biasa pun pakai benda tu. Seterusnya adalah trickle up, di mana benda tu bermula, fashion tu bermula daripada golongan bawahan seperti streetwear dan lama-lama orang golongan tinggi pun pakai tapi mengikut kemampuan masing-masing. Dan seterusnya adalah trickle across, di mana dia bergerak selari, orang golongan bawahan pun pakai benda tu, fashion tu, golongan atasan pun pakai fashion tu, tapi mengikut kemampuan lah juga. Itu je daripada saya. Alright, thank you. Okay, next. Miss nak tengok bintang-bintang yang dulu ni. Siapa yang tak pernah bercakap ni ya? Miss, saya nak cuba boleh? Oh, Fatin Hazikah Ya, saya. Okay, Fatin Hazikah. Alright. Okay. Hari ni kita belajar pasal kitaran fashion, iaitu melibatkan 3 perkara, iaitu gaya, penerimaan dan penolakan fashion. So gaya ni gaya yang terdapat pada pakaian ataupun individu tu sendirilah. So populariti setengah style pakaian tu diukur melalui penerimaan orang ramai terhadap pakaian tersebut. So penerimaan pula dia adalah kuasa pengguna tu lah untuk memilih ataupun memakai suatu fashion ataupun gaya. So penerimaan ni bergantung kepada 4 perkara, iaitu trend yang menjadi ikutan ramai. Kedua adalah prinsip reka bentuk, iaitu dari sudut kombinasi warna, tumpuan, pengulangan ataupun lain-lain lah. So dan yang ketiga adalah kepuasan, iaitu kesesuaian si pemakai ataupun cita rasa pemakai itu sendiri. Yang keempat adalah masa dan tempat. So contohnya macam Malaysia, fashion dia lebih kepada menutup aurat lah. So untuk yang ketiga adalah penolakan fashion. So faktor penolakan dia adalah dia macam
sebab fashion tu dah lama ataupun pengguna inginkan fashion yang baru. So contoh macam Miss cakap, macam dulu tudung batu-batu yang syarat tu memang popular, so semua orang nak beli, tapi sekarang ni tak ramai pun orang pakai tudung batu yang syarat-syarat tu. In fact macam dah tak guna pun macam tu. So lepas tu berkaitan pengguna tu dia dah jemu ataupun dah terlampau ramai yang memakai baju yang sama. So dia akan jadi penolakan fashion lah kat situ. Lepas tu dari segi aliran fashion ni ada jangka panjang, ada jangka pendek. So tempoh masa fashion ni dia menghabiskan satu pusingan lengkap biasanya adalah panjang lah. So setengah fashion tu ada yang lambat popular tapi tahan lebih lama berbanding dengan fashion tu yang tiba-tiba popular tapi dia tak tahan lebih lama pun. So faktor dia adalah sebab ada tahap perkembangan teknologi, pembentukan gaya hidup, lepas tu tindak balas psikologi yang mendesak masyarakat, so keadaan ekonomi, so itu adalah faktor yang menyebabkan aliran fashion tu lah. Lepas tu kita ada dua faktor kelajuan fashion dengan faktor kelembapan fashion, di mana kelajuan fashion ni faktor dia adalah tingkat kuasa beli pengguna, ada promosi, ada perubahan musim, itu ada antara faktor kelajuan fashion. So untuk faktor kelembapan fashion pula dia berlawanan dengan kelajuan fashion. So faktor dia adalah dari segi tabiat ataupun adat resam, kepercayaan, penurunan kuasa beli. So itu menyebabkan lambatnya sesuatu fashion tu lah. So dari segi tahap kitaran fashion kita ada 5. Iaitu ada tahap pengenalan, macam mula-mulanya fashion tu nak baru keluar lagi. So kita ada tahap naik, lepas tu kita ada tahap puncak di mana dah demand lah benda fashion tu. Lepas tu kita ada tahap penurunan dan tahap usang. Itu dah daripada saya. Okay. Alright. Seterusnya Miss nak sebut dia punya inspiration. So tuan dia sila sila mengakulah inspiration you yang mana, and then you boleh bagilah sepatah tu kata ya. Siapa yang buat cloud? Awan. Saya Miss. Okay. Okay, saya cuba Alright. Dari apa yang saya dapat, fashion tu dia bermaksud gaya berpakaian, tingkah laku dan dia berubah mengikut masa. Lepas tu ia melibatkan style, penerimaan dan penolakan. Lepas tu penerimaan fashion ni dia melibatkan pemilihan yang dibuat oleh pengguna dan pemakai dan tidak terdapat fashion sekiranya tak ada siapa-siapa yang membeli. Lepas tu fashion ni dia bergantung kepada trend, iaitu perkara yang menjadi ikutan sama ada dari segi percakapan maupun pemakaian, dan dia melibatkan pengaruh besar juga. Lepas tu yang kedua, prinsip reka bentuk, iaitu dari sudut kombinasi warna, tumpuan dan pengulangan. Lepas tu yang ketiga dari sudut kepuasan pula, dia kesesuaian untuk si pemakai dan mengikut cita rasa yang mengikut umur. Dan yang keempat mengikut masa dan tempat. Macam kita tahu kalau orang Malaysia ni dia pakai pakaian dia tu menutup aurat. Dan kalau di belah barat tu dia macam lebih terdedah dan seksi sikit lah macam tu. Lepas tu untuk penolakan fashion pula ada beberapa faktor penolakan dia. Contohnya macam fashion lama dan pengguna inginkan yang baru. Lepas tu dia berkaitan dengan pengguna juga. Contohnya kalau macam pengguna tu dah jemu ataupun dah terlampau ramai dan dah ramai sangatlah yang pakai baju yang sama tu. Okay, itu saja dari saya. Okay. Daripada Nur Haslinda kan. Okay. Betul. Korang lagi? Lepas tu kita boleh end class lah. Seorang lagi. Nak volunteer ataupun nak Miss panggil? Saya Miss. Pak An. Pak An. Alright. Okey, kalau nak cerita semua tu semua orang dah cerita dah Miss. Tapi kan apa yang saya ni boleh cakap lah pasal trend, which is sebenarnya kalau orang yang dah kerja macam bahagian fashion ni, kalau untuk raya tahun depan, raya yang tahun lepas yang tahun ni 2020 ni 2021 ni, dia dah habis je raya
dia memang dah get well prepared lah untuk tahun depan punya production. That's why Miss cakap kan, baju raya tak laku, dia akan jual half harga ataupun harga production saja untuk raya haji tu nanti. Sebab dia nak rolling balik dia punya modal macam tu. So kalau nak kata pasal trend pula, dia orang punya designers tu memang dah sekarang ni dah tengah brainstorming dah kan. Tanta dah hantar production dah pun untuk jadi nak tengok dia punya prototype dia kan. Nak test, nak tengok itu, nak tengok ini, mestilah ada lagi meeting macam tu. So that masuk saja tahun baru, mass production dah boleh start on diorang punya production. Sebab raya kita makin lama makin dekat. Macam tahun depan bulan 5 kan raya. Macam tu. Sebab saya ingat Kadang-kadang kita 6 bulan untuk mass product, 6 bulan sebelum raya pun dia dah lewat dah tu. Dah lewat. Betul. Sebab diorang pun nak kena fikir which is miscellaneous diorang kan, macam tagging, macam mana nak packing, macam mana diorang nak letak diorang punya accessories kan, nak jahit something lah kan. Sekarang ni pula kan diorang letak brand diorang pakai clip yang besi tu kan, yang diorang apa tu? Apa tak hujung-hujung tudung tu kan, macam tu lah. Apa nama dia Miss? Apa label tu? Label tu kan. So bila diorang dah kiranya 6 bulan daripada tarikh nak apa tu, nak jualan tu, of course lah diorang jual masa awal bulan puasa kan. Ataupun sebelum bulan puasa lagi diorang dah start jual ke apa macam tu. Lepas tu, so sekarang ni kiranya semua orang tengah gila, hectic macam tu. So bila hari raya nanti baru diorang dapat cuti, macam tu lah. So kita sebagai yang belajar fashion ni, kena sentiasa fast forward macam tu. Kalau orang lain biasa, mungkin kalau orang kita yang consumer ni, adalah orang yang tak nampak pun apa yang diorang buat belakang tabir. Tapi orang-orang yang dah belajar ni, dia tahu macam mana belakang tabir tu punya burst lah kan waktu tu. Contoh kalau kat Malaysia ni selalu fashion kita banyak ikut raya lah kan. So kalau maknanya siapa yang bekerja dalam industri fashion ni, dia terpaksa bekerja dengan mood raya tu way before raya. Dia kena bekerja untuk raya tu. Okay. Lepas tu kalau untuk mass production, betul lah Miss cakap, which is kita tak boleh, sebenarnya lebih banyak cutting, lebih banyak harga yang diorang akan charge kepada kita macam tu. That's why kalau kita tengokkan baju, kalau mass production mana ada pakai princess line ke apa ke. Sebab lebih banyak cut dekat baju tu, lebih banyak diorang charge kita. Sebab diorang kan nak buat dalam apa tu, apps tu apa Miss, yang kita kena buat pattern online tu, apa kita panggil dia? Pentah. Yang dia nak lay dalam tu, ada macam-macam software fashion sekarang. Betul. So bila diorang kan macam tu lah, kiranya kita nak kena hantar sampel, nak kena itu, nak kena ini, nak kena tengok pattern, lepas tu nak jadikan prototype, daripada prototype tu nak tukar lagi, tu tambah-tambah sikit ke apa ke, dan baru end production. Bila dah end production, lepas tu nak miscellaneous lagi, nak counting lagi apa semua kan kat situ. So untuk fashion cutter pun, dia gaji dia dikira by hour. So maknanya lebih banyak panel you, lebih banyak dia potong, lebih lama masa dia bekerja, lebih tinggi cost. So sebab tu kalau fashion keluar daripada kilang tu, dia murah dan you nampak cakap lah simpelnya. Macam tu. Sebab costly. Itu je lah. Yang lain semua orang dah cakap lah. Okay lah tu, at least you cakap something yang different kan. Kawan-kawan. Farhan dulu juga yang cakap you pernah bekerja dengan Jacqueline? Kejap. Ya saya. Dekat HQ ke? PL. Mall. As a? Junior designer. As a, sorry. Bahagian? Bahagian fashion design, dia kan ada designer dia orang tersendiri. So saya under salah seorang daripada tu, dia punya assistant dia. Maksud Miss, bahagian tu macam you memang spesifik untuk Ayani ke, untuk Siti? Tak, untuk betul-betul Jekyll. Untuk Jekyll punya lah? Untuk Jekyll saja. So maknanya yang Bad Fazul semua you kenal lah? Ke tak semua? Saya ada dengan nama dia, saya tak pernah lah lagi pergi macam sebab diorang kan ada banyak meja kan kat situ. So saya tak pernah lah pergi dekat diorang punya room macam tu, sebab diorang pun waktu tu tengah hectic untuk raya kan. Maknanya you ada kat situ, diorang pun dah ada lah kat situ. Ya betul.
Maknanya last year lah. Lebih kurang last year ke? Tak, Kerja. saya awal 2000 pertengahan 17, awal 18, tengah-tengah 18 lah. Saya dah tak ada lah. Sebab saya dah masuk UPM kan. Nat Zainal you kenal Nat? Tak. Nat tak kenal. Sebab Nat pun untuk Jekyll juga. Nat untuk Jekyll and then Hafiz. Semua tu dekat main lah. Lepas tu Miss Rasa yang ni you kenal. Raja Naimah. Ada. Raja kenal tak? Saya pernah terserempak dengan dia tapi saya takut. Takut dengan dia. Miss faham, don't worry. Sebab Raja dia legend lah kat situ. Dia dah lama. Itulah. Sorry lah tersembang personal sikit. And then tu je lah untuk hari ni Miss Rasa kot. That's all. And then you boleh continue ataupun nak prepare untuk esok. Siapa yang nak buat dia punya fabric board, nak bagi siap, dia punya storyboard, nak bagi siap. Nak bagi siap pun boleh, tak berapa siap pun tak apa. Sebab esok tu adalah hari Miss untuk tengok you punya progress. Bukannya tengok you dah siap kerja ke apa tak. Okay. And then slowly siapa yang dah settle tu semua kita akan go to you punya ni lah. Kita nak cari sikit idea, kita nak buat eksperimen sikit. So you get ready to the collage, gam you ke, gunting and all that, gambar, prepare, paper, cookies, macam lah you kena prepare esok. Okay. Itulah, kalau ada apa-apa soalan nanti you tanya je lah dalam group, tak ada masalah. So untuk kelas hari ni dah settle, dah siap. Okay. Penuh skrin ni, macam korang. Terima kasih lah sebab aktif secara senyap. Okay. Okay. Itu sahaja dari Miss. Take care semua. Jumpa esok. Daripada pagi kita jumpa. Okay, alright. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih, Thank you, Miss. Miss. Bye. Bye. Salam.